billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah, empunya dunia, empunya segalanya, mengizinkan kembali bila Duam bertanya bersama-sama dengan dua tokoh, dua pakar yang akan berkongsi penerangan berkenaan dengan sesuatu perkara yang besar yang akan berlaku di Ribah Al-Musaffah pada 29 Oktober hingga 7 November. Tapi sebelum itu, kepada anda semua yang menonton video perkongsian ini, hendaklah subscribe dulu di channel YouTube Duam dan kongsikanlah kepada beratus ribu followers anda di luar sana. Program Bila Duam Bertanya bukanlah program yang serius, ianya bercorak secara santai, tetapi Duam ini maksudnya demi ummah, kerana Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkongsi penerangan berkenaan dengan ilmu, info dan apa saja penerangan untuk kebenaran bagi kebaikan untuk ummah semua. Baiklah, Bila Duam Bertanya hari ini membawakan dua tokoh dan dua pakar. Saya satu pakar yang lain. Telah dimaklumkan program ini dijalankan secara santai, tapi ada tertibnya, ada sopannya, dan soalan-soalan yang diajukan kemungkinan mungkin di luar kotak pemikiran, tetapi kita berdiskusi, berkongsi melalui penerangan-penerangan tokoh-tokoh yang ada. Diperkenalkan tokoh yang pertama, pakar yang pertama ialah pakar etnologi dan juga artifak Islam, iaitu Datuk Paduka Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Manan Embong. Assalamualaikum Ayahanda. Assalamualaikum. Beliau merupakan pengasas Galeri Warisan Mar di Kuala Terengganu. Dan yang kedua, tidak asing lagi, mudir yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhaizat Muhammad, mudir untuk Ribah Al-Musaffah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Bila bertemu depan masa, yang ini kacak, yang ini tampan. Yang ini manis. Ini pakar etnologi, yang ini pakar bahagian pengajian kitab dan pengkongsian dan sebagainya. Dan saya, Abi Jim Kaflam, pakar bertanya. Kita nak tanya apa sahaja, jadi jangan serius sangat ya. Okey, baiklah. Untuk permulaan, telah diterangkan kepada anda semua yang menonton video ini, sebuah program yang julung-julung kalinya akan dibawakan ke Ribah Al-Musaffah. Sebelum ini banyak program maulid dan sebagainya diadakan di sini. Jadi program yang akan berlangsung pada 29 Oktober hingga 7 November, iaitu sebuah program yang berimpak besar pertama kali. Jadi kita nak bertanya sendiri terlebih dahulu kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhaizat bin Muhammad sebelum kita kepada Ayahanda. Ustaz, bagaimana Ustaz dan jemaah menerima sesuatu perkara yang tidak pernah mungkin diimpikan, tapi ianya menjadi realiti ketika ini, bahawasanya program pameran Aksar Baginda Rasulullah dibawakan ke Ribah Al-Musaffah. Ustaz, bagaimana Ustaz menerima perkara ini secara realitinya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang cukup banyak kerana nikmat yang begitu tidak terhingga kita kecapi setiap hari, setiap masa dan setiap detik. Maka saya berterima kasih kepada pihak Duam dan Ayahanda kerana sudi menghadirkan bagai-bagai asar Nabi SAW kepada pondok dan madrasah kita. Perasaan hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Sifat syukur, terima kasih dan rasa bangganya kita dapat melihat juzuk tubuh Nabi SAW. Semasa hidup kita tak sempat melihat. Sekurang-kurangnya ada manusia yang menyimpan
kalau menyimpan juzuk tubuh Nabi sehingga kita 1400 tahun dapat melihat dia lagi. Maka saya selaku wakil daripada Madrasah Ribat Mustafa dan warga Darul Mustafa dan semua anak buah pengikut-pengikut sangat suka dan berbangga dan sangat berterima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi membawa bahagian ini ke tempat kami. Nah, kami dulu hanya berselawat mengucap salam kepada Nabi. Mungkin berkat daripada doa-doa manusia-manusia yang jujur dengan Allah, maka Allah Ta'ala menyampaikan bahagian itu kepada tempat kami. Ucapan yang pertama, Alhamdulillah kepada Allah dan terima kasih kepada pihak penganjur, secara khusus kepada ayahanda. Nampak begitu sopan, santun, tertib, mensyukuri dengan apa yang dialami secara realiti. Memang tiada jawapan yang dapat diungkapkan kerana perasaan itu ustaz dan juga para jemaah di Ribat Al-Mustafa yang mengetahuinya, yang merasainya, yang menjiwainya. Baiklah, kepada penganjur iaitu pemilik amanah untuk barangan asal baginda daripada Galeri Waris Semar, iaitu Datuk Paduka Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Manan Anwar. Ayahanda, apakah sebenarnya misi Ayahanda? Kerana sebelum ini Ayahanda telah pun membawa program ini di sebuah madrasah di Sungai Buloh. Kali ini pula ianya dibawa jauh 400 km mungkin ke Kelantan di Ribat Al-Mustafa. Iaitu kenapa di Ribat ini, kenapa di Kelantan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masalah COVID ni, kita tidak boleh nak buat pameran cara besar-besaran sebagaimana yang kita telah buat di Indonesia. Sebab tu kita bawa balik barang ni daripada Indonesia. Peluang yang ada ni kita cuba di mana saja. Kita tidak kira sambutan maulid ke, dia orang nak buat ada untuk mencari dana ke, untuk masjid, surau, pondok-pondok besar, kita akan beri keutamaan. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, jadi untuk menyedarkan keadaan masyarakat di kampung-kampung. Sebab tu kita masuk di kampung-kampung sekarang. Di masjid-masjid, di surau-surau, di mana saja di seluruh Malaysia ni. InsyaAllah kita akan bantu sepenuhnya dengan tidak ada apa-apa bayaran, percuma je. Sebab tu kita nak jemput semua pengunjung-pengunjung yang berada di sekitar tu, walaupun jauh 3 buah negeri ke, nak minta jemput, datang. Jadi penganjur telah menjawab kenapa Ribat Al-Mustafa ini dipilih. Bukan penganjur yang pilih, ianya adalah sebuah gerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih Ribat Al-Mustafa. Tiada unsur diskriminasi kenapa penganjur memilih madrasah ini. Ini semua atas gerakan dan izinnya. Kita kena faham perkara yang diizinkan itu insya-Allah dan perlulah disertakan dengan usaha dan doa. Berbalik kepada Ustaz yang berbahagia Al-Fadil, Ustaz Muhazzab bin Muhammad, telah dijelaskan oleh Ayahanda, Ribat Al-Mustafa ini menjadi pilihan untuk memberi barakah impak kepada masyarakat setempat. Ustaz, sebelum diizinkan oleh Allah atas pertemuan ini, atas usaha ini, pernah tak terbayang perkara ini akan berada di hadapan mata? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustaz boleh menceritakan kepada masyarakat kemungkinan besar yang mungkin merasakan apakah benar barangan ini benar dari segi sudut ilmu agamanya, apakah barangan ini ada keraguan? Bagaimana Ustaz boleh menjelaskan kepada masyarakat sekiranya ada persoalan-persoalan yang dilontarkan melalui logik akal secara begitu, Ustaz? Bagaimana? Kerana sudut-sudut ini penting dijawab dengan ilmu, dijawab dengan seorang ustaz yang memahami supaya masyarakat lebih menjiwai dan hadirlah untuk melihat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi menjawab soalan, sama ada soalan ini muncul daripada pihak kawan-kawan kita ataupun pihak-pihak individu tertentu bertanya mengenai kesahihan bagai yang akan dibawa kepada madrasah kita. Adakah benda ini benar ataupun benda ini fake ke, palsu ke? Jadi
nak menentukan satu-satu benda, fakta benar atau tidak benar, ataupun bagi itu benar tidak benar, maka sumber di dalam agama ni banyak untuk menyatakan satu benda tu betul. Pertama, sumber wahyu yang tidak ada sebagai campuran daripada manusia sedikit pun, itu Al-Quran. Ni nas, sekalipun tidak dapat dibuktikan, mesti mempercayainya 100% nas Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiganya ijma', qiyas, dan antara sumber lain khabar mutawatir. Khabar mutawatir iaitu khabar satu benda, satu maklumat yang dipercayai menurut selain daripada sumber Al-Quran dan hadis. Contohnya, Malaysia merdeka tahun 57. Menurut fakta sejarah, Malaysia merdeka pada tahun 57. Fakta ini tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Tetapi fakta ini tepat dan benar. Jadi tak semestinya seorang nak mempercayai satu benda hanya menggunakan Quran dan hadis. Kerana banyak lagi sumber-sumber yang boleh menyatakan satu benda itu benar. Tidak semestinya Quran dan hadis. Yang paling tepat tu Quran dan hadis, dan di samping sumber-sumber lain. Maka salah juga kalau orang saya akan mempercayai satu benda Quran hadis saja saya akan percaya. Salah percakapan ini. Dan orang itu betul-betul tak menggunakan akal. Contohnya kita sekarang, okey, saya percaya Kaabah itu bentuknya petak persegi. Okey, tak ada sebut dalam Quran hadis. Tiba-tiba kita hanya tengok daripada maklumat, gambar, daripada cerita-cerita, okay? Dan kita yakin benda itu petak. Tak pernah saya dengar orang kata Kaabah tu bentuk bulat. Tetapi ada orang tak pernah dengar daripada Quran dan hadis. Tetapi kerana apa dia percaya? Kerana sumber daripada percakapan manusia, kerana terlalu ramai, tak boleh nafi. Maka di dalam nak mengesahkan barang-barang yang dibawa data ini, maka pihak penganjur mengatakan kita gunakan 3 sumber. 3 benda untuk menyatakan benda ini sah. Pertama, menurut sanad lah. Sanad pemegang kepada barang-barang ni. Nama ayahanda dah buat kajian. Nama setiap sanad tu ada sekian dan disahkan. Sanad keluarga pegang. Pertama sanad. Kedua, CJ yang dikeluarkan oleh pihak muzium. Pihak muzium, barang ni disimpan, maka pihak muzium akan mengeluarkan CJ daripada pihak muzium berdasarkan kepada sanad pemegang kepada barang-barang ni. Maka disahkan 2 sumber. Pertama, sanad keluarga, sanad pemegang. Kedua, CJ daripada pihak muzium. Ketiganya, ujian DNA. Sama ada DNA itu ujian diri rambut tu sendiri. Adalah kajiannya ni. Ada kalau rambut manusia ada beberapa unsur. Tiba-tiba rambut Nabi ni ada satu unsur, ada unsur cahaya kekuatan lebih kuat 7 kali daripada peti. Maka rambut ni terlalu ganjil, terlalu pelik sangat. Kedua, tengok carbon dating, tengok bahagian ni carbon dia mana? Carbon Madinah. Okey. Lepas tu carbon usia dia tengok 1400 tahun. Maka ketiga-tiga cara nak mengesahkan barang ni sudah kita buat. Sanad ada, CJ pun ada, pengesahan DNA ada. Hampir kita nak kata 100%, takut tak tepat ni, takut jadi takabur pula. Maka sekadar kita mampu sekarang manusia untuk mengesahkan barang ni disebutkan kepada Nabi, hampir atas daripada 70%, 70-80%. 100% kita tak berani. Tetapi kebenaran itu sangat-sangat habis dah. Semua cara dah kita guna. Habis cara di atas muka dunia nak mengesahkan bahagian ini tepat ataupun tidak tepat. Jadi berdasarkan sumber-sumber agama pula, manakala berdasarkan hadis-hadis, Nabi ada sebut, Nabi pernah bahagi-bahagikan rambut dia di daerah haji. Nabi pernah bercukur, Nabi bagi kepada sahabat lelaki untuk bahagi-bahagikan rambut. Nabi bagi sebelah kiri rambut dia, beri kepada sahabat-sahabat perempuan untuk bagikan rambut-rambut dia. Maka ada keluarga mewarisi rambut-rambut. Maka Saidina Anas, ada sahabat kata saya ada 2 helai, saya ada selah, saya ada 3 helai. Maka masih menyimpan. Hadis itu ada. Sampai sekarang hadis ini diriwayat berserta dengan sanad rambut keluarga dia. Saya sanad keluarga. Itu berdasarkan hadis. Dan bukan rambut saja, ada jubah Nabi, ada darah Nabi, ada macam-macam. Ada sahabat gini-gini, ada pegang selipar, ada. Maka ada hadis-hadis yang menyatakan sahabat menyimpan. Bahkan kakak kepada Sayyidina Aisyah, nama Asma bin Abu Bakar, kata saya pernah menerima sehelai jubah daripada adik saya. Sayyidina Aisyah ni isteri Rasulullah. Maka saya pernah menyimpan sehelai jubah Rasulullah dan saya simpan. Tujuannya tu saya basuh jubah ni untuk penawar,
Orang nak buat air untuk kesembuhan, saya guna air untuk. Tu sahabat buat dah. Tidak ada unsur syirik pun. Sebenarnya benda-benda ini jauh daripada syirik. Orang Islam tidak mempercayai suatu benda lain daripada Allah dapat memberi kuasa. Jangan kita terlalu sengkau jahat kepada orang Islam yang buat benda-benda lagu ni, bertabarruk dengan benda-benda Nabi ini. Tidak ada bertelitah kita kata ada sesuatu kuasa lebih daripada Allah Ta'ala. Tetapi kerana perasaan dia sebagai seorang umat, sebagaimana sahabat-sahabat dulu minum darah bekal Rasulullah, minum air kecil Rasulullah. Kita tak pernah buat tetapi sahabat lagu tu, ketika Rasulullah bercukur, sahabat keliling. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, keliling. Jatuh saja sahabat berebut ambil tujuan apa? Rambut ni bukan makanan, tak kenyang makan, tak makan. Tapi tujuan apa dia simpan? Ada satu makna dia tersimpan, iaitu nostalgia dia, tabarruk. Bahkan Khalid Al-Walid pernah berperang. Apabila berperang, tiba-tiba jatuh ni topi besi dia. Apabila jatuh topi besi, dia arahkan tentera, dia ambil topi besi tu. Sedangkan tentera duduk tengah perang, maka menyebabkan korban orang ramai lah. Topi besi penting sangat. Kalau topi besi ni guna lain. Apabila lepas pada perang, sahabat-sahabat mengkritik perbuatan Khalid Al-Walid. Kenapa kamu lebih penting ke topi besimu? Kena perang macam mana? Dia kata jangan rasa itu. Topi besi saya ni ada rambut Rasulullah, saya simpan di celah dia. Saya tidak pakai topi besi ni ketika berperang kecuali benar. Itu sahabat buat dah. Tak ada unsur syirik pun. Orang Islam tak pernah berfikir pun ada kuasa selain pada Allah. Apa kata setuh jadi syirik? Pergi jadi syirik. Apa ni? Orang Islam tak pernah telitah pun lagu ni. Kita tengok orang Islam musim panas, pasal api kita tengok. Ni kita nak bahas unsur syirik, tak syirik kau tu. Syirik ni satu benda tak terlintas pun bagi orang mukmin. Ada benda tak kuasa lebih hebat daripada Tuhan? Tidak pernah terlintas pun dalam hati dia. Bahkan orang saja menuduh kata orang Islam ni buat syirik. Syirik apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim katanya Nabi, setan, iblis telah rasa putus asa daripada nak membuat orang Islam jadi syirik. Dia tahu dah apabila dia pegang iktikad dia Allah sebagai Tuhan, tak ada dah terlintas. Sekalipun dia makan ubat, tak pernah pun dia terlintas ubat tu memberi kesan. Apabila musim panas, api kita nyala, tiba-tiba kita tengok orang Islam buat gini. Sebelah tu orang Majusi mai buat gini. Hak ni jadi kafir, hak ni tak jadi apa-apa. Besok apa dia perbuatan yang sama. Orang Majusi buat gini, dia sembuh api. Dia kata api tu ada kuasa. Orang Islam hanya nak mengambil panah saja. Perbuatan yang sama. Tetapi hak ni jadi syirik, hak ni tak jadi syirik. Tak. Orang mukmin tidak pernah iktikad lagu tu. Orang mukmin kata Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Kristian juga kata lagu tu. Tapi kata-kata orang Kristian menyebabkan syirik. Apa kata-kata orang Muslim tidak jadi syirik? Kerana dalam hati dia ada tauhid dah. Tak ada istilah syirik sebenar. Syirik ni bagi orang Islam jauh sangat. Kalau kita tengok dia buat satu benda pun kita tanya, awak percaya ada kuasa selain pada Allah Ta'ala? Tak ada. Allah Ta'ala lah paling hebatnya. Tapi menggunakan suatu benda selain daripada Allah Ta'ala ni boleh. Kalulah Allah Ta'ala, Nabi Muhammad terlalu tauhidnya dia mempercayai Allah Ta'ala berkuasa, kenapa dia pergi bawa pedang? Allah Ta'ala kuasa, apa bawa pedang? Kenapa guna alat-alat? Kerana guna-guna sebab. Ni menunjukkan Islam itu, tauhid ni duduk di hati dah. Tauhid duduk di sini, pegangnya kita. Manakala kita guna asbab, kita sakit, kita pakai ubat, tu tak mungkin keseh pun kepada ilmu tauhid kita. Allah Ta'ala, semua orang Islam faham kuasa hanya Allah Ta'ala saja. Kita pergi tempat ni, kita ni, nama semua hadirnya Nabi Muhammad, Tuhan saja beri hidayah. Tapi sebab dia panggil. Maka sebab inilah kita cari untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Maka timbul istilah tabarruk dengan benda. Sahabat-sahabat dulu tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan jubah Nabi. Sahabat dulu ada sahabat kata Rasulullah pergi berhenti rumah dia minum air di gereba tu. Pergi sahabat tu guting kain, guting kulit tu, sipel. Apabila Rasulullah meninggal, dia celup dalam air, buat air tawar. Tu sahabat yang belajar tauhid daripada Nabi. Orang yang faham apa itu syirik, apa itu tauhid. Tapi buat benda macam ni. Jadi adakah salah kita hadir kepada bagai-bagai Rasulullah, kita jamuh, kita rasa rindu, kita jamuh, terasa nak setuhnya tubuh Nabi. Adakah syirik? Pernah terlintas ke hati seorang Muslim untuk mensyirikkan Tuhan? Ada. Lainlah kalau dia betul-betul. Jadi perbuatan syirik dengan tabarruk ni seolah-olah tidak berlaku. Sangat-sangat jauh. Allah. Jadi harap kita bahas secara ringkas sangat.
Kalau dari sudut hadis, dari sudut Al-Quran, sangat banyak mengenai berkat ini. Ada yang kata tak berkat Allah Ta'ala saja, makhluk lain tidak ada berkat. Ni ayat Al-Quran kata sebut ni, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan. Dalam Al-Quran kata Al-Quran itu berkat. Bukan kata Tuhan saja berkat, Al-Quran itu berkat. Lepas tu Nabi dalam sebut dalam ayat Quran kata pula, qul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, turun kepada aku satu tempat yang berkat. Tempat pula berkat. Saya ni kata Tuhan saja berkat. Nah, lepas tu tabarakasmu rabbika zul jalal. Maha berkat nama Tuhan, bukan zat Tuhan. Nama Tuhan pun berkat juga. Boleh sebut juga nama Tuhan. Ya Allah, ingat syirik sebut nama Tuhan. Tak boleh pula. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum rahmatu ahlul baiti. Ahlul bait pula berkat pula. Weh, orang pula berkat lah. Saya ni kata Tuhan saja berkat. Jadi keberkatan ni banyak, ada berbentuk tempat, berbentuk macam-macam. Jadi barangnya. Biasanya keberkatan itu bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, maka pandangnya rahmat Tuhan selalu turun pada tempat itu. Maka keberkatan. Istilah di dalam agama dipanggil berkat. Istilah zaman sekarang dipanggil aura positif. Apa kita kata duduk pondok berkat. Mudah kita sebut dia. Apa? Aura positif tu banyak. Di pondok. Aura positif tu banyak. Kita boleh semaya Jumaat, kita boleh mengaji. Apa kita duduk rumah tak boleh lekat semaya Jumaat? Berkatnya duduk di pondok. Apa maksud berkat? Orang tua dulu dia tak boleh nak hurai secara saintifik. Tapi orang saintifik dulu belajar. Oh, kalau duduk dengan orang soleh kita jadi soleh. Kaji elok ni orang Jepun. Air ni kalau kita buat masuk, kita baca Quran, molekul air akan berubah kepada benda baik, dan kalau kita minum dia akan mengaktifkan sel-sel baik dalam tubuh. Jadi baik. Air, baca ayat Quran, sebab tu orang tahu baca ayat Quran, minum. Kalau air yang sama diletak di dalam disko, dalam gapo, dia akan mengubah, pecahkan molekul menjadi jahat, maka dia aktifkan sel jahat. Sel jahat jadi. Jadi kita jadi mikir jahat tu banyak. Orang dulu hanya panggil berkat. Dia tak boleh nak sebut benda lebih tinggi daripada tu. Tetapi sains sekarang menyokong benda-benda lagu ni, istilah dia macam lah aura positif lah, tenaga lah, apa dia ni. Cuma benda itu hanya menghalau kepada satu benda sama, semua istilah saja berbeza. Berarti sains menyokong agama. Tak lagi. Betul Ustaz. Kerana sumber dia sama. Ilmu ini daripada Allah. Ada direct daripada dia, ada Allah Ta'ala hanya suruh kita kaji saja. Sedekah daripada dia juga, cuma nak suruh nampak. Gabungnya di antara pemikiran manusia dan ilmu wahyu yang direct daripada Allah Ta'ala. Benda sama saja perjalanan. Istilah, jangan keliru dengan istilah. Benda yang sama saja. Bila diorang bertanya, demi ummah Allah dan Muhammad SAW berkongsi berkenaan dengan penerangan untuk ilmu, info dan apa sahaja kebenaran. Penerangan itu untuk kita faham dari pelbagai konteks. Tadi Ustaz Al-Fadhil telah menerangkan dari segi konteks, teori agamawan, hadis, sebagainya. Ayahanda dikabarkan hampir 20 tahun menjadi seorang pengkaji dan pencari kepada barangan-barangan ini bagi membantu dakwah-dakwah supaya masyarakat melihat sendiri barangan Aqsa Baginda ini, yang di mana yang kita selalu selawat ketika solat, dan dizahirkan. Ayahanda 20 tahun berjuang, menghabiskan masa, pengorbanan hidup dan apa sahaja kesusahan. Tapi ayahanda, apa lagi yang ayahanda nak buktikan? Kerana sijil telah ada, sanad telah ada, barangan telah ada. Apa lagi yang ayahanda nak cakapkan, nak kongsikan di atas kajian yang ayahanda cuba buktikan, tetapi masih juga orang tak percaya? Dan pertama ayahanda akan jawab, kedua Ustaz pula akan jawab dari segi konteks masyarakat pula. Ayahanda. Jadi persoalan yang diajukan ni bagi pihak ayah sendiri memanglah payah nak bagi penerangan yang betul-betul detail, sebab ayah pemula dengan keyakinan artifak-artifak Rasulullah ni, sebab dulu ayah tumpukan kepada artifak-artifak Islam. Semasa di Brunei dibagi satu tajuk untuk mengkaji artifak Islam ni, satu tema dia tamadun Islam mendahului zaman. Jadi tamadun Islam ni didahului daripada zaman. Bermakna kalau tahun 2020 ni di sini dah ada dah. Bermakna zaman Rasulullah dah ada dah teknologi tu. Dulu daripada tu. Jadi kajian tu yang kita buat. Jadi masa tu
masa tu kita pun rasa pun macam dia orang juga lah. Macam mana barang Rasulullah boleh ada banyak lah. Orang kata barang-barang ni terhak, tidak ada tempat mana ni. Oleh kerana start pada tahun 2006 ayah diarahkan oleh baginda tuanku buat kajian berkenaan dengan Kaabah. Daripada situlah ayah dapat info-info daripada orang ni, daripada orang-orang yang tertentu. Yang pertama sekali daripada Mufti Jordan, bermakna ansar Rasulullah ni selain daripada ada kat Madinah ke kat mana, dia ada satu persatuan menyelamatkan ansar Rasulullah di Jordan. Jadi orang-orang yang ada di Jordan ni, masa kalau Jordan ke Yaman ke mana, hantar ke situ. Jadi dia yang menyelamatkan. Jadi semasa itulah ayah pergi jumpa dengan dia, bincang dengan dia pun bagilah tahu bermakna sekiranya kalau barang-barang ni sekadar ni kalau untuk nak buat pameran ke, dia benarkan. Sebab kita nak buat pameran, nak pinjam dekat Maison Takapi, itu dah kita cuba masa nak buat pameran pedang-pedang Rasulullah dulu, insurans saja 5 juta US. Insurans 5 juta US untuk 10 hari. Jadi dengan yayasan ni tidak perlu kita bayar apa-apa. Cuma kita bagi jaminan sajalah dekat dia, buat surat perjanjian. Jadi daripada situlah ayah bermula mencari, dan dengan pertolongan dia dan pertolongan ramailah orang-orang yang ayah jumpa ni, di situlah ayah start kumpulkan barang-barang ni. Jadi dari situ banyaklah masalah-masalah tu, masalah dari segi pandangan orang tidak percaya dengan benda ni. Kita siapkan CJ, kita siapkan sana sampai kepada penyelidikan. Jadi akhir sekali untuk menamatkan cerita ni, percaya tidak percaya, yang paling akhir sekali adalah insurans. Okey. Insurans ni dari segi kita ni tak perlu nak ambil insurans, tapi oleh kerana untuk meyakinkan orang ni, sebab insurans dia tidak ambil benda yang tidak betul. Dia tidak isu barang yang tidak betul. Bagaimana yang ustaz bagi tahu dulu, bermakna kalau kita nak isu kuci harga 2 juta, dia orang tak beli, dia orang tak ambil harga 2 juta. Malaikat dia akan buat kajian. Oh, kuci ni satu khazanah ada harga 100 juta. Dia ambil, baru dia ambil. Ini ada sebab. Kuci ni bukan main-main dia. Kuci Baitul Mal ni ada 1000 juta dalam bank. Dia ambil gitu. Jadi itulah daripada 2006 lah ayah bermula sehingga sampai 2016 akhir kita dah kumpul bermacam-macam lah, daripada mana-mana tempat lah kita kumpul dengan satu orang yang betul-betul berjuang dengan ayah dulu, iaitu Datuk Haji Anwar bin Hassan. Dulu dia bukan dia minat, dia nak tolong ayah dengan keuangan puluhan juta, bukan sejuta 2 juta, habis bukan sikit dengan pendidikan apa ni. Jadi sekarang alhamdulillah untuk selain pada tidak dapat tengok pameran, silakan pergi ke galeri di Johor Bahru, Anjung Warisan. Di Anjung Warisan tu bermacam-macam artifak Rasulullah dan sahabat, termasuklah pinggan makuk ke apa, masih ada di sana. Dipamerkan di galeri. Dia pamerkan di galeri Anjung Warisan di Iskandar Puteri. Jadi untuk pameran-pameran di sini kita buat sekadar majlis ilmu, majlis tabarruk, majlis acara kecil je. Kalau nak tengok cara menyeluruh semua, sila hadir ke Anjung Warisan. Bila diorang bertanya, sebenarnya juga cukup menghargai, cukup menghormati. Minta maaf kata, anda boleh lihat ayah anda sendiri kini hampir berusia 69 tahun. Seorang ayah yang gigih berusaha untuk membantu masyarakat dengan menzahirkan barangan baginda. Itulah dakwahnya. Kerana beliau adalah seorang penyelidik, seorang pengkaji. Tetapi siapakah yang akan menyokong penyelidikannya kalau bukan guru-guru ugamawan seperti yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Izzat Muhammad dan anda yang berada di luar sana yang lebih tinggi ilmunya. Tapi apakah tinggi ilmunya itu
membuatkan kita rasa bangga, riak dan ego untuk tidak mahu menerima dan meyakini apa guru-guru lain usahakan. Anda tanya diri anda, fikirkan semolek-moleknya. Berbalik pada ustaz, bagaimana ustaz di kelompok masyarakat telah diterangkan ada insurannya, ada sanadnya, ada sijilnya. Ustaz pun dah terangkan, kena tauhid, kena yakin, tapi masih tidak percaya juga ustaz. Ya Allah, bagaimana ustaz? Sekarang ni kita dah bercakap ni, okey, ada yang kata oh, barangan Rasulullah ni kecil sahaja perkaranya, yang paling tinggi adalah Al-Quran dan sunnahnya. Kita kena menegakkan sistem Islam, kita kena menegakkan cara Islam untuk jihad ekonomi dan sebagainya. Tetapi untuk menerima barangan ini yang dicintai, yang diselawati setiap hari, tidak mahu hadir. Mungkin bukan tidak mahu, tapi mungkin kesibukan. Tapi ada juga penafian, tak apalah. Bagaimana dalam konteks masyarakat ni? Semua telah dijelaskan. Ustaz pun dah cakap dah pasal tauhid, pasal keinginan. Tapi masih juga ada betul ke? Ustaz dah jelas pun, betul ke ustaz? Bagaimana ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan kepercayaan seseorang kepada kita, kita tak boleh memaksa seseorang itu mempercayai diri kita. Sebagaimana seorang Nabi tidak ada kuasa untuk membuat umat dia 100% mempercayai diri dia, sekalipun dia betul-betul asli daripada Allah Ta'ala, tak pernah mendakwa, tidak ada sebagai unsur penipuan, tetapi masih ramai orang tak percaya kepada dia. Ingat, tak semesti benda benar itu dipercayai. Itu pergi tu dulu. Asas dia. Sekali tak semesti benda benar itu dipercayai. Nama dalil dia, Nabi pada malam Isra Mi'raj, Nabi melihat nabi-nabi sebelum daripada dia pernah berjuang membawa agama Allah Ta'ala, tetapi ada nabi tak ada pengikut. Dia benar, dia jujur, dia seorang nabi, tetapi tidak ada orang mempercayai dia. Adakah tak benar nabi itu? Dah dia nabi. Adakah sesuatu benda tidak dipercayai itu menyebabkan esok benda tu tak jadi benar? Tak juga. Maka ada orang kata macam tadi deh, soalan kata benda ni terlalu kecil sangat, benda penting lebih besar lagi. Ingat, sejuta kalau kurang RM1 tak dipanggil sejuta. Jangan kata RM1 itu tidak bermakna. Nombor itu deh memberi makna tu. Satu sekalipun sedikit, satu binaan menjadi sempurna. Kalau satu bata tak diletak, tak sempurna. Berarti kecil sama nilai menyempurnakan yang banyak. Besar tak semestinya dia hebat kalau tidak ada yang kecil. Skru kalau cabut saja dalam enjin, tengoklah enjin itu jadi gapo. Jangan pandai remeh. Tahu, benda agama ni tu skru. Benda agama pula nabi dia sendiri. Tubuh nabi dia. Adakah sahabat pandai macam tu? Betul tak perkataan? Sahabat tidak mementingkan tubuh nabi. Tak pernah lihat pun tak percaya, yang penting ajaran nabi saja. Betul kau pelajaran lagu tu? Adakah sahabat macam tu? Sahabat kalau tengok tubuh Nabi, ya Rabbi, ada sahabat tak boleh nak tidur kecuali tengok tubuh Nabi. Bukan syariat tu. Nabi suruh dia semaya, Nabi suruh dia baca Quran. Apa nak tengok tubuh Nabi juga? Sahabat buat. Sahabat pandai penting tubuh Nabi. Siapa ketika berperang, rela hancur tubuh dia. Jangan senjata kena di tubuh Nabi. Pada kata, penting Nabi dah ajar kita tauhid. Tak apalah ikut dia lah. Ada tubuh Nabi jangan disentuh. Sahabat rela dibunuh. Orang kafir kata, wahai sahabat, wahai sekian bin sekian, mu rela kau dak aku ganti tubuhmu buat balik tubuh Nabi. Tak. Hancur tubuh saya pun saya tak akan ganti dengan tubuh Nabi. Tubuh Nabi, bagai-bagai Nabi. Jadi, kita kata kita membesarkan agama. Benda yang paling besar dalam agama kita Nabi kita. Kalau tak ada Nabi, kita tak kenal Al-Quran. Kita tak boleh sembahyang. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Masjid ni tak ada. Kita mungkin duk sembah tokong kan sekarang tak tahu. Buddha lagi tak tahu. Hindu lagi sekarang. Makan bewok tak tahu kita. Tetapi kerana ni, siapa dia kata Nabi tak penting. Semua hak kait dengan Nabi semua penting belaka. Termasuk barangnya. Barangnya dia. Dia barang ni hak paling dekat sekali tubuh Nabi. Alhamdulillah hakim mari. Janggut Nabi. Juzuk tubuh dia sendiri. Kita tak sempat tengok ketika hidup, ketika lekat di janggut dia. Ketika ada orang sifat boleh kita tengok 1400 tahun. Rezeki. Ni tengok Nabi secara yaqazah ni. Orang kata, ni tengok jaga ni, yaqazah betul ni. Hamba tengok janggut pun tak apalah. Tak boleh tengok seluruh tubuh. Orang-orang ulama-ulama dulu bermimpi-mimpi temu Nabi. Bapa tengok Nabi ada faedah kepada dia.
Nabi kata siapa dia tengok aku secara mimpi, dia akan tengok secara yaqazah. Lagu tu. Jadi mungkin berkat dengan selawat siapa-siapa dia di sini, mungkin dia merayu dengan Allah Taala, wak mari jasad dia pula. Saya duk tengok dalam mimpi selama kedin saya nak tengok jasad dia. Tak boleh tengok penuh janggut pun alhamdulillah. Ujung justru dia tak boleh tengok pun tak apalah. Biarlah pakaian tu duduk berlipat di tubuh dia pun rezeki dah. Kerana apa? Kerana gini. Seorang mukmin tu dia ada satu perasaan dengan Nabi dia. Bahkan perasaan saya kepada Nabi, tak mungkin kita kata saya kepada Nabi tapi saya tak suka tengok jubah dia. Betul tak percakapan? Saya kepada Nabi tapi tahu janggut dia tak apa suka tengok. Betul tak percakapan lagu ni? Satu benda yang betul-betul berlawan dengan perkataan dia. Kalau betul awak akan saya semua berkait dengan Nabi. Sahabat-sahabat dulu bukan kata kau dah kecil Nabi punya minum juga. Bukan kata tepat Nabi pergi pun pakat pergi. Ada seorang sahabat ketika dia kecil, dia sakit gatal. Maka temu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ludah di tubuh dia comel. Maka tubuh dia jadi wangi sampai mati. Tak tahu siapa isteri-isteri dia tak cakap beli minyak atar. Bertanya, ni dalam hadis book. Ada sahabat ni rambut dia hitam sini. Orang putih belakang dah tua. Dia kata, apa rambut putih? Dia kata masa rambut kecil dulu Rasulullah panggil dan Rasulullah sapu atas kepala rambut. Hitam rambut dia sampai tua. Rambut dia tu dia tak pernah gunting lah. Dia gulung bubuh dalam kain serba dia. Sahabat buat benda macam ni. Hak benar Rasulullah setuh baru. Bukan kata dia Rasulullah. Hak Rasulullah setuh rambut dia sipel sehingga dia gulung sampai mati dia bubuh dalam serba dia. Kalau orang mari jumpa dia pergi. Berkat rambut tepat disentuh Nabi. Sahabat dulu buat. Macam saat ni kita sebut dah. Benda digunting Rasul. Jadi perkataan ini sensitif kita orang agama. Rasulullah zaman dulu orang tak berani setuh. Bahkan ulama kata kita jangan bandingkan Rasulullah dengan apa-apa pun. So afdal makhluk itu Nabi Muhammad. Dia kata orang paling afdal adalah paling takwa. Okey, siapa dia lebih takwa lebih pada Nabi Muhammad? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita baca orang paling mulia adalah paling takwa. Okey, siapa dia saya nak cabar lebih takwa lebih pada Nabi Muhammad? Siapa dia mendakwa dia lebih takwa pada Nabi Muhammad? Kafir sepakat. Tak boleh kiyah Nabi Muhammad tu Nabi Muhammad. Bahkan ulama kata, bukan kata Nabi, binatang peliharaan Nabi kita tak boleh nak ayat. Kita kata kambing saya pera lebih comel daripada kambing Nabi pera. Hak tu boleh ganggu dah. Bukan Nabi Muhammad lagi. Ni kata benda ni enteng, benda ni biasa ya. Hak penting benda lagi. Lupa ya. Awak ni lupa. Ajaran mana awak? Betul kok sahabat buat macam ni? Sahabat pernah kecek lagu tu. Tak penting Rasulullah. Allah. Imam Malik. Apabila sampai di Madinah dia akan turun daripada unta dia jalan tak akan selipar. Orang tanya, wahai Imam Malik, apa? Jalanlah naik unta, rumah awak jauh lagi. Dia kata, saya malu nak jerit dengan unta saya tepat tanah bekas Nabi jerit. Hamba tak tahu lah Rasulullah jerit mana. Hamba jerit dengan tapak kaki hamba biarlah mana-mana Rasulullah jalan. Tu sahabat. Orang lain ni mengaji tak tinggi lah mana. Rasa lebih alim, lebih tauhid daripada ulama lagi. Jadi benda ni sebenarnya menjurus kepada tauhid kita. Sekarang mana kita hormat kepada Nabi Muhammad, sekadar tu kita akan mengagungkan dia. Lagu tu. Maka katanya Nabi, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu menyayangi aku lebih daripada ibu, ayah kamu, anak lelaki, anak perempuan, seluruh dunia dan dirimu sendiri. Lagu mana kita nak buktikan lagu mana? Kita tak erti nak buktikan perasaan dalam kita kecuali apabila tunjuk bagi ni lagu mana. Supaya orang kalau kita kain telekung mak kita, orang lain tengok biasa. Tapi kita tengok Allah kain telekung orang tua hamba. Maka benda ni benda rohani, benda dalamnya, benda keimanan. Bukan benda akal kita tak kecek secara sains betul-betul dah dok. Benda ni iman, ya kait dengan iman. Nabi kata kalau nak iman sempurna, lagu ni cara melayani, menyantuni bagai-bagai. Lagu tu. Ada kata saya Nabi tapi buat benda-benda biasa Nabi. Pelik sungguh. Nabi kata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa dia yang tidak reti terima kasih kepada makhluk, berarti tidak reti terima kasih Tuhan. Nabi sudah dah Islam dah tak apa, tak payah terima kasih Nabi. Allah jasa. Dia duduk semaya kerana Nabi, dia gini kerana Nabi. Setiap detik, setiap nafas, semua keibadat yang kita buat sekarang, usaha agama semua naik kepada Nabi kerana dia pencetus dia. Ustaz, ada satu kisah yang Ustaz kongsikan dalam video Ustaz, iaitu pandangan Abu Bakar dan juga pandangan Abu Jahal itu berbeza. Jadi saya sebagai orang awam saya nak faham pandangan dari sudut konteks tu dia.
Masalah sekarang orang duk ketika barang ni sahih kau tidak sahih. Benda ni sudah wujud zaman Nabi. Nabi sendiri mari. Dia paling sahih sekali. Tak ada orang, hatta orang kafir sendiri percaya dialah Muhammad bin Abdullah. Nah, tak ada orang khilaf dari sudut nasab dia. Batal tubuh yang sama. Tetapi dilihat oleh beratus, beribu orang pada masa tu. Sayyidina Abu Bakar dapat apa daripada pandangan dia? Abu Jahal dapat gapo? Umar dapat gapo? Ali dapat gapo? Sekadar mana pandangan dia kepada Rasulullah, sekadar tu Allah Ta'ala kewi iman. Pandangan benda yang sama. Sekarang kita tak ketika di barang yang dilihat. Pandangan seseorang itu. Nah, benda tu misalnya betul ke sahih tak betul, apa dia kamu pandang? Kalau barang sahih, Rasulullah duduk depan, Abu Bakar tengok dialah Nabi Allah, dialah kekasih Tuhan, maka Tuhan wi iman, wi makrifat, wi gapo. Abu Jahal tengok benda sama, bukan benda lain, bukan benda fake ke apa dia. Dak benda asli batal subuh yang sama. Tapi dia tengok anak saudara hamba, ni hok miskin, hok gapo, maka Tuhan dia boleh kan. Maka manusia itu diberi menurut pandangan dia. Al-madad ala qadril mashhad. Pertolongan Tuhan menurut pandangan seseorang tu. Orang gapo-gapo dia aku menurut lagu tu ya pandangan kita. Tengok sahabat dulu dapat makrifat. Bahkan Rasulullah pernah puji Sayyidina Abu Bakar. Dia kata tidak mafadula Abu Bakr. Ni dalam Ihya ada sebut tidak lebih Sayyidina Abu Bakar dengan sebab banyak sembahyang. Sayyidina Abu Bakar maya macam biasa. Sahabat lain lebih banyak. Ataupun dengan banyak sembahyang, ataupun dengan banyak puasa, sedekah. Dok, Sayyidina Abu Bakar sedekah biasa-biasa ya. Sahabat lebih lain. Tetapi ada sesuatu ma waqara fi qalbihi, ada satu benda dalam hati dia orang lain tak lawan. Gapo dia? Pandangan dia kepada Nabi lagu mana. Dia seorang ya pada cerita Isra dan Mi'raj. Orang lain duk tengah confuse pasal tu. Orang hok berimeh pun jadi syok dengan Nabi. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Rasulullah kata dia pergi ke Palestin, klik malam, bukan kata pergi Palestin, naik ke langit tu. Dia lagi Sayyidina Abu Bakar tambah. Rasulullah tak cerita lagi. Hanya Rasulullah cerita pergi ke Palestin saja. Sayyidina Abu Bakar, dia kata tengok pandangan Sayyidina Abu Bakar jauh lagi daripada perkataan dia. Perkataan Nabi tak banyak lagi, dia hanya kata dia saya pergi Palestin balik satu malam. Tak, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar kata kalau dia klik dan naik ke langit, turun, saya akan percaya lagi. Oh, kepercayaan lagu mana lagu tu? Tak ada sebut lagi percaya dah. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Jujur sungguh. Hati dia tak tahu lah. Tak tahu lagu mana. Tetapi bila lagu tu kepercayaan dia kepada Nabi, keimanan dia mengenai Nabi, dia berkata aku tidak kenal Muhammad kecuali bayar sahaja. Allah. Setara tu baru dia kata aku baru nampak bahaya dia. Tak faham apa sebenarnya saya. Orang yang tidak melihat Muhammad dengan kemuliaan, orang tak melihat Muhammad sebenarnya. Allah. Sungguh hamba ya. Orang yang tidak melihat kemuliaan pada barang-barang Nabi Muhammad, dia tak nampak Muhammad sebenarnya. Dia hanya nampak barang saja. Ya, kita orang Islam bukan tengok material supaya kita pergi ziarah kubur. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Kita ziarah batu ke ziarah apa? Kita bukan risalah kat batu. Tengok Islam aja, kita biar ada roh gak kecek dengan rohani. Kita risalah orang dalam kubur tu. Islam tak mengajar manusia jadi bodoh risalah ke seming. Salat assalamualaikum seming mana ada. Tapi apa apabila Sayyidina Aisyah tanya kepada Rasulullah, saya lalu kubur ya Rasulullah, hang nak tanya gapo? Nak doa ke gapo? Patut Rasulullah kata doa saja, dak risalah. Risalah ni tuju. Assalamualaikum. Supaya kecek dah ni. Tetapi kita kata kubur batu saja. Dah, Nabi Muhammad suruh mu tengok jauh sikit. Balik. Kalau pandangnya jauh. Orang mukmin kaya hati, dia tengok pandangnya hati, bukan tengok zahir. Tengok dragon ni gak. Nah, orang apa dah? Tengok zahir lah. Maka tengok di sebalik tu. Kita tengok risalah kepada tu kubur tu. Bukan kata lagu tu kalau doa kubur assalamualaikum minta doa. Pertama risalah. Dah nampak pelik dah. Oh, Nabi Muhammad ajar risalah ke batu. Bukan. Salah kepada ada benda. Tu orang Islam diajar lagu tu. Sahabat-sahabat belajar tauhid lagu tu. Kedua doa kepada orang kubur. Ketiga ni paling pelik sekali. Bercakap dengan ahli kubur. Cakap ke mana? Kita pergi kubur, kita doa bersama assalamualaikum ya ahli kubur. Kedua doa ghafarallahu lana wa lakum. Tu doa. Ketiga antum salafuna wa nahnu bil asani kecek. Demo pergi dulu, insya-Allah saya lepas ni. Ni bukan doa ni kecek. Weh, Nabi Muhammad suruh kecek dengan orang mati. Nak kata orang Islam ni lagu tu pandangan dia. Sebab itulah orang Islam tu berjiwa dia panggil. Kita tidak ajar disiplin macam Jepun. Kita bukan robot. Kita ada benda dalam kita ada akhlak. Maka kita hebat dengan ruh.
Kita buat sesuatu dengan happy, dengan ikhlas, baru kita buat ngaruh. Jepun ni tekel lagu tu. Kita bukan robot setting tu. Oh, hidup bekerja nampak disiplin dah tak ada roh. Sebab tu pun dia ngaji moral. Kita ngaji akhlak. Beza moral dengan akhlak. Dah apa dia? Moral ni betul-betul setting kita jadi robot. Nampak kemah lah, nampak sistematik berdisiplin. Tapi orang ni kosong. Tengok di Jepun, antara masalah sekarang Jepun adalah hospital mati. Orang tekanan hidup sangat, hidup untuk bekerja untuk hidup. Tu pasal apa hidup dia. Lepas tu untuk jiwa tak ada. Maka hidup macam robot. Maka tekanan. Ya buat hospital mati, nak mati ke 10 ya ada, nak mati ke 50 ya ada. Nak mati cara racun slow-slow ada. Apa dia tak ada roh, tak ada roh. Tapi orang Islam susah kau apa dia tak happy. Ya ada roh. Tu pandangan kita. Jadi masalah orang percaya tidak percaya kita tak boleh paksa orang. Buat masa sekarang pihak penganjur dan pihak madrasah dah cuba sedaya upaya nak mengastakan benda ni sahih. Setara benda hak ni pun orang tak percaya biasa. Nabi Muhammad hak sahih tentu dah. Orang khilaf lagi ni. Tu jangan penting kita jangan rasa kecewa, jangan rasa rendah diri, jangan rasa lemah kerana orang tidak mempercayai kita. Nampak Nabi Muhammad pun kadang-kadang rasa lemah juga. Allah orang tak beri main ngambor, saya kecek molek dah. Sehingga Allah Taala tegur kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Mu tak boleh hidayah kepada orang hak saya. Allah, Rasulullah jadi Allah dah. Baru Allah, ya Allah, hamba buat tugas saya saja untuk uwi penerangnya. Faham tak faham ni kerja, hatimu boleh buat gapo-gapo ya Allah kata aku. Hak tu kata Nabi pada malam Isra Mi'raj seorang Nabi tak ada pengikut, tapi dia berjaya sebagai seorang Nabi. Bukan di pengikut, bukan di kepercayaan orang tu kita berjaya, tetapi kita jalankan tugas kita. Kita penat, kita gapo, kita lah ni nak naik Nabi Muhammad, Allah dengan Nabi Muhammad. Tidak ada sebagai kepentingan, sebagai gapo dia hanya nak naik Nabi kita. Sebagaimana kita nak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua tu kalimah tu saja kita nak naik, tidak ada unsur kepentingan, tidak ada gapo-gapo dia. Di zaman manusia semua buat benda mesti ada kepentingan dia. Bukan kerana insan. Bukan kan. Pergi ziarah ingat apa? Nak pinjam cuk. Ya Rabbi, ada kepentingan. Nak pinjam cuk, ingat nak ziarah, nak tanya khabar saya sihat ke tidak. Siap benda perbuatan kita mesti ada kepentingan sekarang. Kerana diajar oleh orang kafir. Tapi Islam ajar buat satu benda kerana Allah. Lagu mana? Ni kan. Ni Allah dengan Muhammad ni. Alhamdulillah taala. Bukan nak naik individu tertentu, bukan nak naik kumpulan tertentu, bukan nak naik apa-apa, tapi nak naik Nabi kita. Zaman orang duk tengah tekan sekarang orang Islam semakin menjauhkan daripada Nabi, semakin tak siwi nampak hebat Nabi dia, tiba-tiba kita naik Nabi. Tentulah ujian. Biasa kena sabar sikit lah Nabi Muhammad ni. Lagu tu lah komennya sebagai bila diorang bertanya rasanya makin panas. Makin panas kerana makin banyak penerangan kebenaran yang kita dapat untuk kita fahami secara roh, secara jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, bila diorang bertanya demi ummah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menonjolkan dua tokoh di mana kerja-kerja mereka termasuk orang awam macam saya ialah menyampaikan. Betul Ustaz? Ya. Betul, menyampaikan. Kerana kita tidak boleh buat kerja Tuhan. Betul Ustaz? Ayanda 20 tahun membuat kajian dan menyampaikan. Ustaz dengan usaha yang berterusan dengan madrasah juga menyampaikan apa yang sebaiknya. Jadi tadi Ustaz bercakap berkenaan dengan Isra Mi'raj. Mungkin sedikit sebelum kita menutup, bila diorang bertanya, kerana mereka kena hadir ke Riba Al-Mustafa ini untuk melihat sendiri barangan-barangan asal baginda Rasulullah SAW yang akan dipamerkan insya-Allah dengan izin Allah. Tapi bila Ustaz tadi banyak berkata tentang Isra Mi'raj, tentang baginda naik ke langit, ada mungkin satu perkara yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang ayahanda nak kongsikan, walaupun sebelum ni mungkin pernah berkongsi, tapi untuk dikongsikan sekali lagi bahawasanya usaha untuk sesuatu yang berkaitan Isra Mi'raj itu sedang berjalan. Apakah dia, ayahanda? Usaha kita hari ni, ayah dah dapat 4 artifak daripada Libya. Capanya serban, jubah baginda Rasulullah dan kayu sugi ada di dalam sebelah kiri poketnya. Apa kaitan dengan itu dengan Isra Mi'raj? Jadi begini, apabila penceritaan tu daripada waris yang memegang tu, barang tu asal
adalah daripada keturunan Khadijah. Keturunan Khadijah tu dia yang menjaga kuda-kuda Khadijah dan kuda Rasulullah. Jadi daripada cerita tu, semasa Rasulullah nak pergi berperang, itu masa tu perang Khandaq. Khandaq Rasulullah buang jubah dia dan serban dan capar tu dia serahkan kepada penjaga kuda tu. Jadi sampai akhir penjaga kuda tu dah bagi serah kepada Khadijah balik. Khadijah kata, awak yang simpan lah barang ni, pasal dia amanahkan awak. Sehingga Rasulullah wafat kali pun baju tu masih lagi disimpan. Semasa tu katanya pewaris dia tu yang menjaga kuda tu umur dia lebih kurang dalam 20-an masa dia jadi jaga kuda tu. Jadi dari turun sampai ke pihak dia. Jadi dia kata bila dia pegang benda tu dia bermimpi. Dia bermimpi Rasulullah Isra Mi'raj. Dia bermimpi. Jadi cerita ni ialah ini kehendak Allah lah. Terpaksa kena ceritalah dah nak tahu. Ayah pun bermimpi. Ayah bermimpi ayah dengan anak saudara ni pergi ke Libya nak pergi beli kambing. Pergi ke pasar tu. Jadi orang yang jual daging tu tanya anak saudara tu, sebab ayah tidak boleh bercakap Arab. Dia tanya. Jadi anak saudara tu ceritalah dalam mimpi ni. Cerita ayah ni penyimpan barang-barang Rasulullah ni. Dia pun cerita, dia kata aku ada barang Rasulullah. Jadi bila masa ayah sedar tu, jadi ayah pun bagi tahulah, telefon ke anak saudara, awak pergi ke Libya, pergi sini, awak berjumpa. Ada dah orang ni. Alhamdulillah dia pergi berjumpa betul dengan orang yang kita mimpi bersama tu. Orang ayah berkata orang yang begini dia. Dan orang tu bercerita betul. Itu yang menyebabkan ayah ni dapatkan barang tu untuk nak buat kajian. Ayah yakin dengan cerita-cerita dia tu. Setakat hari ni kita masih lagi buat ujian untuk menentukan kabel yang ada di capar, di jubah sama dengan di serban. 3. Jadi kayu sugi ayah tak buatlah 3 barang tu je. Sebab kayu sugi tu memang duduk dalam poket dia dengan sendirilah ketika sebab benda tu benda kecil kan. Jadi alhamdulillah setakat ni keputusan 60% yang dia orang bagi tahu ada sumber-sumber di atas. Cuma dia tidak tahu apa bahan. Boleh jadi sumber tu bukan daripada bintang Ma'rikh ke, bintang Jupiter ke. Maksudnya di langit? Ada sumber bukan di bumi. Bukan di bumi 60%. Dia sekarang ni masih lagi dia trace. Dia pakar penyidik ni dia tahu semua. Sehingga kan kalau dia dapat benda tu dia boleh tahu. Macam planet jatuh kan. Jatuh dia 250 km 1 jam. Selama 30 tahun dia boleh tahu. Jadi kalau dia boleh tahu tu dia tahu sejauh mana. Itu sains. Sekarang macam planet-planet jatuh sekarang ni. Dia tahu. Dengan kelajuan berapa, kepanasan berapa. Perjalanan berapa tahun yang jatuh di China pun ni. Setahun 3 bulan. Perjalanan dia dapat. dengan 350 km 1 jam. Tinggi mana? Jadi alhamdulillah ayah rasa inilah kajian ayah yang terakhir. Ayah rasa ayah tidak ni penamak Allah. Kerana kalau ni dapat kebenaran, maknanya ayah akan jelajah seluruh dunia untuk pameran ni. Sebab orang yang menunggu ramai. Bukan saintis Islam yang menunggu, saintis kafir yang menunggu. Sebab dia buat kajian berkenaan Isra Mi'raj, dia buat kajian. Jarak masa tu dia kira. Baiklah, doakan ayahanda untuk mencapai misi terakhirnya. Kalau itu tercapai, maka tamadun Islam mendahului zaman. Bukannya omongan kosong, ini terbukti dengan sejarah, terbukti dengan kajian dan penyelidikan. Baiklah, mungkin yang terakhir Ustaz Muaizat, sedikit kata-kata, banyaklah kata-kata tadi, tapi sedikit juga sebab manusia ni mudah lupa. Kita kena seru. Kita kena seru kepada penonton di video ini, kerana insya-Allah akan ditonton oleh ramai pihak
untuk hadir ke Riba Al-Mustafa pada 29 Oktober nanti hingga 7 November. Jadi Ustaz, serulah dan mungkin ada kata-kata yang Ustaz boleh sampaikan dengan penuh kasih sayang untuk mereka hadir di sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Jadi sayanya begitu tertarik dengan kajian, katanya ayahanda kata kajian terakhir dia. Itu pakaian yang dipakai bagi Nabi pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jika dapat dibuktikan oleh kajian dan sains, maka pakaian itu lebih mulia daripada seluruh manusia sekalian. Kerana pada malam Isra' Mi'raj Rasulullah naik lebih daripada aras lagi. Selipar dia pun semua berada, tak boleh nak banding. Hancur. Maka pada masa itulah manusia dengan keegoan dia dari sudut ilmu, dari sudut pencapaian akan tunduk di bawah selipar Nabi sahaja. InsyaAllah. Jubah Nabi tak seperti hak lebih tinggi. Hak benda paling bawah sekali pun kita tak boleh nak lawan dah. Maka saya merayu dan mengajak kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk sama-sama membuat keegoan di dalam hati kita, ego ilmu, ego pengaruh, ego harta, untuk sama-sama kita mari melihat satu benda yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, itu Nabi SAW, pakaian-pakaian dia dah. Maka tunduklah sebentar buat sedikit keegoan kita. Mudah-mudahan dengan kita buat keegoan itu sebagaimana sahabat-sahabat dulu buat ego, maka Allah Ta'ala tukar dengan iman dalam hati dia. Amin. Jadi kita harap, saya merayu kepada muslimin dan muslimat, siapa-siapa dia pun yang mendengar video ini, supaya hadir secara beramai-ramai. Tiap-tiap hari mari pun tak apa Nabi kita, saya tak marah, saya tak hambak pun, marilah tiap-tiap hari. Saya sangat bergembira dengan kegembiraan kamu semua dengan Nabi kita. Bergembiralah dengan Nabi kita, kerana Nabi akan gembira dengan kita. Siapa dia yang bergembira dengan Nabi, maka Nabi akan bergembira dengan kita. Saya sudahi dengan satu cerita. Ada seorang ulama bertanya, dia tidur kerana penat. Ada yang kata, boleh ke tak kita sambut maulidur Nabi, boleh ke tidak, boleh ke tak bergembira dengan Nabi. Maka apabila lagu tu dia tertidur dan penat. Apabila tidur, maka Rasulullah hadir dalam mimpi dia. Maka dia bertanya direct kepada Rasulullah. Sekalipun benda ni mimpi, ni menurut hati masing-masing lah jawab dia. Apabila dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar banyak-banyak ni ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh, saya pening kepala, boleh ke tak saya bergembira denganmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab kata, man fariha bina farihna bihi. Siapa dia yang bergembira dengan kami, kami akan bergembira dengan dia. Itu cukup dah. Cukup lah. Rasulullah suka dengan kita. Kita duk kata kita suka Rasulullah, ni Rasulullah suka kita. Cukup lah. Kalau orang bergawai agak habis lah, terbalah, tak tepuk sebelah tangan, dua belah tangan dah lah. Jadi saya harap buktikan kecintaan kamu semua dengan hadir melihat juzuk-juzuk tubuh Nabi sekalipun sedikit dan benda-benda berkait dengan Nabi. Kalau tak sempat hadir, bergembira dengan program ni pun alhamdulillah dah. Contohnya kita tidak diizin peluang, bergembira, Masya Allah ada pameran, bergembira dengan tu pun alhamdulillah dah. Wallahualam. Terima kasih pada penganjur dan ayahanda. Baiklah, bila Juan bertanya mengakhiri program ini, dan diharapkan kepada anda semua dapat subscribe channel YouTube Duam dan dapat follow, like and share Facebook Riba Al-Mustafa. Boleh follow Al-Fadhil Ustaz Muazzaz bin Muhammad, banyak informasi berkenaan dengan penanganan ilmu dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk kita sentiasa mengaji, mencari, mengkaji, memahami, mensyukuri dan mati dalam mengerti. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Bila Duam Bertanya, demi ummah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.